Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Rabu 16 Jun Jadi ini bahagian kedua untuk tajuk nisbah dan trigonometri Jadi seperti yang kita hari itu, kita kena reverse sikit lah. Reverse sikit apa yang penting-penting yang perlu korang ingat Korang kena ingat pasal sukuan. Korang kena ingat sukuan mana yang positif untuk sin konstan. Korang kena ingat hubungan antara sudut theta dan sudut alfa. Theta tu adalah ukuran sudut positif ikut arah lawan jam bermula pasti X. Manakala alfa adalah sudut rujukan sepadan. Apa hubungan dia korang kena tahu. Lepas tu nilai-nilai sudut spesial ni patutnya kena tahu jugalah untuk MX sudut spesial. Lepas tu korang kena boleh ni soalan ni patut kita boleh ulang kaji soalan ni Yang penting untuk kita tahu yang ni macam mana bagaimana nak selesaikan yang ini soalan ni. Macam mana nak selesaikan dia, korang kena tahulah. Apa lagi yang korang kena tahu? Korang kena ini. So, setiap soalan ni, setiap nilai begini, setiap nilai ni dia akan menghasilkan dua jawapan. Kita tengok buku teks sambil-sambil tu boleh buat buku modul. Apa kepentingan nilai ni Latihan cukup banyak, contoh pun cukup banyak. Untuk MX biasanya dia takkan ulang lah benda ni dia takkan ulang lah, biasanya dia takkan ulang lah. Bergantung pada guru jugalah. So, kau nampak Nampak cikgu. Malas slow sikit hari ni sebab ada masalah. Masalah kehilangan pen. Cikgu punya stylus hilang lah. Kecil mana tu. Susah pakai mouse. Kata cikgu pakai stylus. Okey, yang ni minta korang praktis hari ni Siapa yang tak yang terakhir tadi berapa hari ni? Kita tekankan nanti kalau tidak korang kesian masa korang nak buat admin soalan ni. Latihan 6.1D ni. Mari kita tengok setiap dalam buku modul korang. Ada tak soalan tu? Okey, kalau ada buku modul depan mata, boleh buka buku modul Muka surat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh buat lah tu macam email lah ni. Sebiji macam email dulu 1, 2, 4. Sila buat latihan. Tak faham tanya cikgu. Okey. Surat berapa hari ni? Hari ni patutnya anda boleh buat surat 124, 125 pun dah boleh buat. Macam mana nak selesaikan masalah? Lepas tu 126 pun dah boleh buat. Tapi ikut contoh diberilah. Tu nampak macam agak banyak tapi ini sangat penting. Kalau korang tak boleh buat yang ini, korang tak boleh buat impak dia pada MX. Pada matematik sangat. Untuk soalan begini, contohnya contoh yang pertama ni, kalau lihat sin theta sama dengan 0.6157. Okey, tanpa awak belajar dahulu apa yang perlu kita buat? Kita ulang balik nombor 1.
Nombor 1, awak lihat nilainya positif atau negatif. Lihat tu dulu Kenapa penting kita lihat nilai positif dan negatif? Ni ulangan kita ajar balik. Siapa boleh jawab? Nak tahu Adik yang jawab. Nak tahu apa, Adik? Nak tahu kedudukan sukuan yang sukuan yang keberapa? betul. Ni teknik menjawab begini Teknik jawab begini. Kita nak tahu sukuan sukuan yang betul untuk kita lakarkan. Untuk jawab soalan ni memang kena lakar. Siapa yang tak lakar dia jadi menyusahkan dirilah. Susah nak hafal. Tapi secara aklinya, secara akalnya kita boleh dapat jawapan sebenarnya. Ingat jawapan mesti ada 2 kelas Jadi sebelum awak mulakan, awak ambil kalkulator. Ambil kalkulator, tekan sekarang ni. Tekan apa je tekan ni? Tekan Theta. Ni theta kan? Yang ni ada theta kan? Sin ni kita pindah ke kanan. Bila kita pindah kanan apa jadi? Sin dia jadi sin salingan. Salingan 0.6157. Cuba tekan kalkulator, dapat apa nilai dia? 38, cikgu. Jadi untuk pengetahuan awak, jawapan pertama awak awak akan dapat jawapan pertama awak. Automatik guna kalkulator. Tetapi kita tahu bahawa nilai ini penting kita lukiskan sebab jawapan ni mesti 2. So satu soalan ni mesti ada 2 sudut. Mesti ada 2 sudut yang berbeza bergantung kepada kedudukan nilai positif atau nilai negatif bagi trigonometri. Sama ada sin, cos atau tan. So yang pertama tengok nilai positif ataupun negatif Lepas tu tengok apa? Tentukan sukuan nama kelas. Sukuan trigonometri tu kat mana? Apa maksud cikgu? Yang ni, yang awak kena hafal ni. Aku suka tengok kartun. Jadi daripada nilai positif negatif, awak kena hafal. Awak lihat bahawa yang ini adalah nilai positif bagi sin. Jadi sukuan pertama atau sukuan kedua. Jadi jawapan daripada awak tekan kalkulator dia awak 38. Oh, ini jawapan pertama awak 38. Theta yang pertama adalah 38 darjah. Yang awak tak tahu adalah theta yang kedua. Theta yang kedua adalah yang ini. Ingat, kita ukur daripada paksi X mengikut arah lawan jam sehingga jumpa jarum dial yang berikutnya. Okey? Jadi ini kan sudut alfa dia, sudut setara dia, sepadan dia sama dengan 38. Jadi kat sini pun mesti 38 juga. Cikgu ulang kaji ni sudah ajar dah itu. Jadi apa kita buat? Jadi theta pertama adalah 38, theta kedua adalah 180 darjah. Sebab dia lurus, tolak 38. Maka dapat jawapan dia 38 darjah dan atau 142 darjah. Boleh faham tak ini? Boleh. Ini cikgu mohon sangat-sangat korang. Cikgu nak pantau tak boleh. Jujur, awak buat latihan je. Latihan modul sangat penting. Kalau tak buat, awak tak boleh buat MX. Bukan nak buat genetik. MX awak boleh buat je. Kesian awak. Padahal tak akan jawab dulu, jangan jawab lagi. Cikgu mengajar. Sebab matematik, MX dia takkan ajar detail. Sebab awak dah belajar matematik. KSM dia lain tau. Dia gantung bergantung kan. So, awak lihat buku awak. Latihan nak melukis sudut alfa dengan theta tu adalah buku surat yang pertama dengan kedua. 1, 2, 3 dan 1, 2, 4.
Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Dia theta dengan alpha tu. Tengok silap. Okey. Jadi tolonglah yang ni kena buat Lepas tu awak lihat mana lagi buku ni. Tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okey. Latihan soalan 125 digunakan konsep sudut rujukan sepadan tadi. Itu yang kita cakap tadi. Dah pula gelap ni. Gelap dah. Nampak tak? Gelap Ya. Gelap cikgu. Bahal gelap ni. Aduh. Banyak masalah ini Sabar je lah. Cabaran jadi guru sekarang ni mencabarlah. Kerja tak susah sangat jadi cikgu ni, tapi mencabar. Sebab yalah, kena zaman COVID ni belajar pun mencabar kat belajar sekarang ni. Tak senang nak belajar kat rumah Tapi yang selalu duduk asrama dia tahulah tak senang nak kerja belajar kat rumah. Macam-macam gangguan. Okey. Sambung balik So ni ulang kaji balik. Yang ni siapa yang tak faham, minta lah tunjukkan saya nak minta awak tunjuk hantarkan gambar rajah. Gambar korang snap korang punya surat 125, 126, 127 Boleh? Boleh hantar kat cikgu? Boleh Tolong Boleh Sebab cikgu. I am very concerned about this because admin is depends on us, depends on ini. Admin depends on ni. Kalau awak tak boleh buat ni, awak tak boleh buat admin. Jadi tanggungjawab dia berat. Cikgu concern sikit. Tajuk ni lah. Okay. So, soalan matematik dia tidaklah sesuka mana. Okay, kita tunggu contoh lagi untuk soalan yang mungkin nampak pelik sikit macam soalan ni Soalan negatif Mana negatif? Kita lock yang ni. Mana? Cos negatif. Okay. Yang ni G, soalan G ni kita tunjuk contoh. Cos negatif Tengok Okey. Nombor 1 tengok cos dia positif ke negatif. Cos negatif aku dah faham. Terus lukis. Aku suka tengok kartun. Okey. Kat sini semua positif. So sini tak mungkin. Kan? Pertama semua positif. Keempat pun semua positif. Kan? Ini kan negatif kan? Ini negatif ni. Okey. Jadi yang dia berlaku mungkin dekat sukuan kedua atau sukuan ketiga. Okey? Tu penting tu. Okey, dah faham yang tu, kita lukiskan theta. Theta adalah yang ni yang pertama, sudut positif dia. Sudut positif, dia panggil sudut positif Yang pertama, theta nombor 1. Theta kedua, sudut positif dia gini. Sudut dia, untuk tahu sudut theta ni ada dua jenis. Ada yang positif, ada yang negatif. Sudut dia, kalau ikut jam negatif, lawan jam positif. Jelas Yang tak tahu pula. Baru ajar ni. Itu tak ajar lagi. Kalau kita ikut arah lawan jam begini, positif. Kalau negatif, dia ikut arah jam. Okay. So, nak cari yang pertama, biasanya orang reverse kan ni. Ingat, jawapan pertama boleh cari gunakan kalkulator.
Theta sama dengan, awak ribus lah. Ribuskan. Nak ribus apa kelas? Ribuskan ini. Nilai cos ni ribuskan. Cos T1. Ambil positif tak apa. Lagi mudah. Jadi negatif tu untuk apa? Untuk awak, negatif tu untuk tunjuk kawasan saja. Cuba seorang tekan kereta. Cos, shift cos 0.5829. Dapat apa? Siapa yang baik hati? 54.35 cikgu. Lihat. 54.35 35. darjah. Jadi 54.35 ni kita merujuk pada sudut alfa kita. Alfa kita adalah 54 0.35 Najih ya. Itu ya. Ni sudut rujukan sepadan. Ingat. Sudut rujukan sepadan, apa syarat dia cikgu ajar 2 hari lepas? Dia mesti berada bersebelahan dengan paksi X. Jangan merapati paksi Y. Mesti bersebelahan paksi X. So kat mana sini? Kat sini X, sini pun X. So 54.35. Yang ni pun samalah. 54.35. Kenapa kita tak lukis dekat sukan pertama dengan kedua? Pertama dengan kedua. Kenapa tak lukis situ? Sebab tak relevan. Jawapan ni adalah untuk keluaran kedua dengan kuadran ketiga. Sukuan kedua dan sukuan ketiga. Jadi theta 1 kita kira lah 180 tolak 54.35. Berapa tu Jiha? 125.65. 125.65. Theta 2 kita 180 tambah. Sebab sini adalah satu kurang, satu lagi terlebih kan. Berapa Jiha? 234.35. Okey. Macam mana kita nak sahkan jawapan kita betul atau salah? Siapa tahu? Kita ambil balik apa tadi? Kita ambil balik kita punya jawapan ni jawapan kita tadi. Masuk dalam soalan. Cos. Jawapan pertama apa? 125.65. Cuba tekan aja, betul tak? Apa je ya? Sama, negatif 0.5829. Itu cara nak sahkan jawapan awak betul atau salah. Samalah untuk kedua ni pun. Cos apa lagi ni? 234.35. Jawapan ni tetap sama. Negatif 0.5829. So jelas tak ni sekarang? Boleh? Jelas. Boleh insyaAllah. Kalau awak kena cuba ni. For Mathematics and LMAT. Dua-dua akan digunakan. Okay? Ulang kaji lagi ni. So untuk kebanyakan masalah dalam soalan matematik, untuk matematik ni tak akan pergi jauh Dia akan pergi sukuan pertama dengan sukuan kedua je. Ikut pengalaman cikgu lah. Kalau soalan yang melibatkan kebat lah dia tak pergi jauh lah biasanya. Dan dia mungkin hubungkan dengan konsep teorem Pythagoras. Nampak? Ni teorem Pythagoras. Okay. So matematik, you should not be worry. Tak payah risau sangat. Tapi awak kena kemaskan for your MAT. Especially 5 sina lah. Kan? Ada pewaris tu kan. Mesti nak seorang kena ada A+. Susah nak cari MA+ sekarang.
BI banyak juga A+. Okey. So untuk soalan kebat, yang ada contoh soalan kebat. Kita buat soalan kebat Okey, kita tengok soalan kebat. Dia taklah kebat mana, tapi dia aplikasi lah. Nombor 1. Cikgu aja nombor 1 Latihan kendiri nombor 1. Tengok Salah sikit. Alamak. Okey. Darjah sebelah, dalam darjah sebelah, SGF ialah garis lurus 16 cm. 16 cm Manakala FE ni 6 cm. Diberi HG sama dengan GF. HG mana? Oh, ni panjang dia sama. Panjang dia sama. Bermaksud inilah 8. 8, 6. GE berapa? Siapa tahu? Panjang GE. 10. Kosong. 10. 10. Dia ikut nisbah 3, nisbah 4, nisbah 5. Nisbah apa tu? Teorem Pythagoras kan? Kena boleh hafal lah. Siapa nak hafal. Jadi tengok sini. Soalan pertama. Ini 8, ni 8 dua-dua 8 kan? Kita tengok sini. Cos X. Jangan awak terlampau lojoh ataupun tak teliti. Tengok X tu sudut dia cakah ke sudut tirus? Cakap. Cakah. Cakah apa maksud cakah? Nilai X dia, nilai apa sudut dia? Apa dia? Melebihi 90 tetapi tidak Kurang melebihi 180. 180. Maknanya antara X tu terletak antara 90 hingga 180. Bermaksudnya apa ni? Sukuan kedua. Sukuan kedua, bagus. Sukuan kedua. Apa sifat sukuan kedua? Hanya nilai sin sahaja yang Positif. positif. Tu kena hati-hati. Tu kena hati-hati. Okey. Okey. Boleh cikgu lukis kembali. Cikgu lukis balik Tengok ni Cikgu lukis balik Padam dulu Lukis balik yang ni Yang ni lukis balik. Saja lukis balik Okey. Ini sudut X. Maknanya alfa yang pertama lah kan. Ini theta pertama. Theta pertama yang kita belajar tadi. Yang ni sudut apa kita panggil? Lebihan ni Alfa. alfa. Yang tu awak kena faham. Kita kena kaitkanlah dengan ni. Ini alfa. Boleh? Nampak dia nak trick awak ni sekarang ni sebab dia tak bagi sudut Okey. Untuk sukuan pertama dengan sukuan kedua, apakah hubungan dia? Hubungannya mudah saja cos sudut alfa adalah sama dengan negatif cos sudut 180 tolak alfa. Apa yang cikgu buat ni kau faham tak? Faham tak cikgu tulis apa tu? Tak faham ke tak faham? Faham. Apa yang korang korang kan lebih faham kalau korang faham cikgu aja tadilah. Nilai dia akan sama antara sudut theta ke alfa, yang berubah hanya nilai negatif. Kan? Jadi kalau kita tahu cos alfa, apa cos alfa? Cos adjacent bahagi dengan hypotenuse kan? Ini 8, ini 10. So cos alfa adalah negatif cos X. Yang ini negatif 8/10, yang ini negatif 4/5.
Ini je. Yang ni boleh keluar paper 1. Paper 1 boleh keluar soalan. Cikgu beritahu awak lah. Yang ni takkan keluar kertas 2 biasanya, kita paper 1 yang keluar soalan begini. Okey? Setakat ni okey? Okey lah? Contoh lah Okay, Jadi selain daripada korang praktis soalan paper 2, paper 1 korang kena praktis jugalah sebelum. Sekarang AMAT belajar apa? Topik apa? Integration. Integration Trigonometric function dah belajar? Belum lagi. Belum lagi. Ni sebab tu dia tunggu cikgu ajar dulu. Dia dah plan gitu dah Okey. Sama dengan sin. Kalau sin lagi mudah lah. Sebab sin, kalau untuk sin sudut X ni sama dengan sin sudut alfa kat sini. Sebab sin dia positif sukuan pertama dan sukuan kedua. Jawapannya apa? Sin opposite bagi hypotenuse. 6/10. Jangan jawab 6/10 kelas. Tak boleh jawab itu. 8/10. Ha? 8. Jadi, Betul. Silap. tu kan? Opposite bagi Oh, hypotenuse kan? Okey, itu cos. Okey? Untuk sin 3/5. Jangan tinggalkan 6/10 itu. 3/5. Boleh buat 6/10 tapi kena penyudahkan 3/5. Boleh? Jadi untuk X tu walaupun dia sukuan kedua, dia besar. Tapi sebab sin positif pertama kedua, dua positif. Okey? Okey, ni soalan paper 1. Hari ni kita contoh sebenarnya. Sebenarnya dah habis dah cikgu ajar ni. Contoh banyak Bila cikgu ajar setiap perkara dalam buku teks ni, maknanya dah habis dah cikgu ajar. Tinggal latihan je korang buat Korang kena buat latihan lah. Okey. Ada lagi tak soalan trik-trik? Okey. Soalan mana pula? Soalan nombor 2 ni pula. Yung Ying bermain permainan baling damak. Papan damak berbentuk bulat dan mempunyai 4 sukuan seperti ditunjukkan dalam rancangan sebelah. Dia mendapati bahawa damak yang dilempar biasanya mengenai kawasan sukuan yang mempunyai nilai sin 0.809. Nampak ni soalan keempat. Dia cuba nak manipulasikan korang punya kefahaman. Dia tak ada apa-apa pun sebenarnya. Cari theta. Apa nilai theta? Tolong, seorang. Baik ke? Siapa ke? Siapa ada kalkulator? Tekan kalkulator kelas. 54 cikgu. Tepat. 54 darjah Okey, dia kata. Dia mendapati bahawa alamat yang dilempar biasanya mengenai sukuan-sukuan yang mempunyai nilai sin atakan sukuan itu. Okey. Tengok jawapan awak ini. Sin yang positif terletak kat mana? Sukuan pertama Sukuan kedua. dan sukuan kedua. Dia nak test itu je kefahaman awak. Faham ke tak faham? Tak ada apa pun. Sukuan pertama dan sukuan kedua. Sudut pertama memang boleh dapat dari kalkulator. Jangan bimbang. Ini betul tak sukuan pertama? Betul. Sukuan kedua apa? 180 tolak dengan 54. Berapa tu? 6. 7 tolak 5, 2. 126 darjah. 126. Darjah. Ya, betul. Itu saja. So for matematik, I don't worry too much lah. I don't worry too much, you don't worry too much. Tapi untuk kerja rumah, dalam buku modul, siapa tak buat, cikgu cakap betul-betul terus terang ni. Awak akan jam. Sian Cikgu Zazani kena ajar balik. Cikgu Zazani dah ngajar ke? Tak ngajar sekarang ni? Korang Cikgu Zalizan Di Musina Cikgu Zalizan, betul? Ya. Cikgu Zazani masih cuti sekarang ni. Okay, samalah dengan soalan-soalan lain. Dimanipulasikan pengetahuan awak untuk jawab. Tapi untuk matematik sepatutnya taklah tambah sukar. Tak tambah sukar. Okey, satu lagi soalan matematik moden, matematik lah. Ia akan gunakan bentuk-bentuk graf begini.
Ha. Awak kena hafal bentuk graf. Silakan hafal ya kelas ni. Silakan hafal. Tidak boleh tidak. Sebab semua pelajar sains ambil matematik tambahan. Tidak boleh tidak terpaksa hafal. Okey. Okey, ada bentuk graf. Macam mana kita dah boleh dapatkan bentuk graf? Kita bina jadual. So, siapa yang lupa dalam periksa nanti, bina jadual. Jadual X ataupun Y. X ataupun theta lah. Tekanlah jadual. Ambil 0, 90, 180, 270, 360, one more. Ya, yeah. Tekan kereta, tekanlah. Sin 0, 0. Sin 90, 1. Sin 180, 0. Sin 70, 1. Lepas tu di kosong balik. Tu dapatlah. Kalau awak tahu guna kereta, oh bentuk dia macam bentuk gelombang. Mula-mula naik, turun balik, naik balik situ. Jadi satu kitaran ni kita panggil one full cycle. One cycle lah. Satu kitaran. Ni satu kitaran. Satu kitaran kita panggil gitu. Lepas tu ini kita panggil amplitude. Tinggian ni. Belajarkan amplitude basic kan. Amplitude. Okey. Ni bentuk graf. So graf ni boleh berubah-ubah mengikut perubahan pada fungsi graf nanti. Contohnya Y ini hilang pula dah. Pensel ni. Alamak, kenapa ni hilang ni? Sekejap Pensel tak jadi pula. Aduh. Okay, cikgu ulang balik. Bentuk Y, bentuk dia macam bentuk gelombang. Mula-mula 0, naik ke atas, 1, turun balik, turun bawah, naik balik. Okay. Contohnya kita ada soalan Y sama dengan 2 sin 2X. X tu macam kali lah. Okay. Apa berlaku? Yang ingat kelas. Yang pangkal depan ni, Mek akan ajar lagi nanti. Pangkal depan ni kita panggil amplitude ketinggian. Dia ukur daripada 0 sampai puncak paling tinggi. Yang ini kita panggil cycle. Kitaran. Okey? So tengok. Kalau sudut dia, kalau graf dia 2 kat sini, jadi tinggi ni dia akan jadi 2. Tinggi ni dia akan jadi 2. Jadi ni, kalau pangkal dia 2, dia akan jadi 2 kat sini. Ini jadi negatif 2. Okey? Boleh faham? Nanti kita baca lagi. Okey. Kalau kitaran sini 2X, maksudnya kitaran 2 kali. Gitu. Okey? Nanti ada soalan nanti. Itu graf apa? Graf sin. Sekarang kita tengok graf cos. Mana graf cos? Okey. Graf cos pula sama juga teknik dia buat jadual kelas. Kalau tak ingat buat jadual, tapi lebih ingat mudah buat hafal. Bentuk dia macam keratan rentas salur air. Atau longkang longkang. Tadi gelombang ni longkang. Dia mula 1, turun 0, turun negatif 1, naik 0 balik, turun 1, naik 1 balik. Ingat, beza dekat sini. Yang ni mula kat 1. Okey? Sama dekat graf dia, katakan ada Y sama dengan 3 cos
1/2x. Contohnya lah. Apa berlaku? Yang ni awak jadi 3. Yang ni jadi 3. 3 dan negatif 3. Ingat, satu kitaran ni antara 0 sampai 360 darjah. Kalau setengah kitaran, apa berlaku? Dapat 180 darjah. Awak jadi bentuk ni nanti awak ambil jadi separuh. Jadi awak potong 2. Yang ni potong semua. Tapi nilai ni dia jadi 360 kat sini. Yang ni jadi 180. So, kalau kita lukis balik, dia jadi gini lah. Satu kitaran, separuh kitaran. Ini titik tengah dia, pasir dia. Yang ni 360. Yang ni 3. Ini kosong, ini negatif 3. Boleh? Kalau setengah kali lah. Tapi ingat tu, setengah kali tu dalam 360 darjah. Kena buang belakang ni lah. Ini akan belajar dengan detail masa MAT. Matematik cuma nak perlu hafal je apa bentuk dia. Graf tan. Graf tan antara yang susah nak ingat lah. Kita panggil bentuk tulang ikan. Nama tulang ikan? Dia ada macam backbone dia. Ni backbone dia. Tulang belakang dia. Dia ada asymptote. Bukan kentut, asymptote. Tak tahu macam mana dia asymptote. Ada 2 titik di mana nilainya tak boleh bersentuhan. Pada nilai 90 dan pada nilai 270. Kalau tak ingat, boleh tengah kereta. Ambil 0, 45, 90, 135, tekan kereta. Kalau tak ingat. Tapi awak kena hafal ni. SPM keluar. Kalau dia minta lukis. Itu pula. Okay, kalau bentuk gini, kalau segi amplitude dia tak ada beza sangat lah. Tak terkesan sangat. Amplitude tak ada kesan sangat. Tapi kalau kitaran dia akan berubah. Kitaran dia lain sikit. So, cikgu untuk matematik kita tak nak ajar lebih-lebih lah. Paling pada awak nanti. Nanti cikgu ML awak akan ajar. Okay, mari kita test. Tentukan sama ada setiap graf trigonometri berikut graf sinus, kosinus atau tangent. Senang je ni. Sekali tengok tahu dah. Okay, ni graf apa ni? A. Graf apa kelas? Dia mula kat 1. Hello. Fidaus. Mana Fidaus? Kos cikgu, kos. Alhamdulillah. Bagus, kos. Ingat Fidaus tak ada tadi. Cos, graf cos. Ini Y, yang ini X. Maksudnya mesti ada Y sama dengan berapa amplitude dia, Fidaus? 1 tu. 1. Satu tak payah tulis lah kan? Satu tak payah tulis lah kan? Tak tahu satu ke depan kan? Cos. Tengok sini. Ni berapa nilai dia? 180. Maknanya kalau kita buat kitaran lengkap, macam gitulah. So, cukup tak satu kitaran daripada 0 sampai 360? Daripada 0 sampai 360, cukup tak satu kitaran? Ingat, Cukup. kita baca kitaran, kita mesti tengok 360. Jangan terberdaya dengan soalan ni. Jadi, graf ni sebenarnya Y cos X lah. Bukan setengah X Setengah X tadi dia apa? Setengah X dia setengah X dia lain, dia 360 kat sini. Tapi ini adalah soalan dia cuba nak kelirukan awak. Okay, tengok ni pula. Ni pelik sikit ni. Yang kedua ni, tengok yang kedua ni. Dia mula kat 90 ni, nampak? Graf apa ni? Y sama dengan Graf tangent. tangent. Bagus, tangent. 90 asymptote dia dengan 70. Tangent apa? Tangent X.
Sebab yang pertama dia ada bentuk macam gini sepatutnya. Yang pertama ada bentuk apa? Yang pertama dia bentuk dia patutnya gini, naik gitu. Sini kosong. Gitu. Oh, jangan sentuh, tak boleh sentuh Dia tak boleh sentuh. Dia mesti merapati saja. Naik rapat gitu. Gitu. Ingat ni asymptote ni tempat tak boleh sentuh. Satu lagi 270. Okey? Kita tengok ini. Graf apa ni kelas? C. Sinus. Sinus cuba buat teruskan. Ini pun teruskan. Sin ke Firdaus? Bukan kan? Sin ke Firdaus? Cari 0 sampai 360 cari daripada 0 sampai 360. Kena agak-agak lah kat mana. Iyalah. Betul lah bila cakap. Kan? Dia mula daripada apa? Dia mula daripada 0, 180, 360. Graf sinus. Y sama dengan berapa dia punya amplitude ni? Tengok tadi. 1. Tak boleh lah kan? Y sama dengan sin X. Ini paper 1. Awak juga mungkin diminta melukis. Ini. Itu kena pasti. Ini kalau paper 1 banyak ni Okey. Ini lukis. Ini kesan perubahan pemalar. ABC bagi graf fungsi trigo. AC. Ini cerita tadi. Amplitude macam mana berubah. Tempoh macam mana berubah. Okey. Okey. Terus sekali lagi, cikgu akan terangkan lagi lah contoh yang lain. Untuk hari ni mungkin. Yang penting korang buat buku modul. Boleh semua? Anak-anak? Boleh Cikgu bagi contoh banyak-banyak. Orang tak buat buku modul tak boleh buat juga. Untuk minggu depan cikgu sambung lagi dengan macam mana nak buat perubahan pada graf mengikut latihan diberilah.